أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Sekali lagi, marilah kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah SWT dengan kehidupan yang Allah masih berikan kepada kita. Masih lagi kita dapat beribadat kepadanya, dapat kita meningkatkan ibadat kita sepanjang bulan Ramadan ini. Dan pada siri ini, siri ke-8 Tazkirah Ramadan tahun 2021 ini, kita akan sambung perbincangan kita tentang muraqabah dan muhasabah menuju taubat kepada Allah SWT. Sebelum ni saya telah jelaskan sikit makna muraqabah dan pentingnya dalam pembangunan diri kita dan pembentukan anak-anak kita yang Allah pertanggungjawabkan, Allah kurniakan kepada kita dan Allah pertanggungjawabkan untuk kita mentarbiah anak-anak kita menjadi hamba yang muttaqin. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah telah menafsirkan muraqabah itu sebagai pengetahuan dan keyakinan yang berterusan seseorang Muslim bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa melihat dan mengawasi keadaan zahir dan batinnya. Pengetahuan yang keyakinan berterusan inilah yang disebut sebagai muraqabatullah. Dan ini merupakan buah keyakinan bahawa Allah mengawasinya, melihatnya, mendengar segala ucapannya dan mengawasi perbuatannya pada setiap ketika, setiap detik, setiap hembusan nafasnya dan setiap kedipan matanya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah SWT. Tidak ada rahsia antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Semuanya diketahui dan semuanya akan dipertanggungjawabkan dan semuanya akan dibalasi. Kalau baik, maka Allah akan ganjari dia dengan kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Tapi seandainya dia merupakan satu yang buruk, satu yang dibenci dan dimurkai Allah, Allah akan membalasinya juga dengan satu yang sangat pedih. Mereka yang mempunyai iman yang benar dan kepekaan yang tinggi, dia akan merasa malu dilihat berada dalam maksiat, dilihat berada di tempat yang Allah benci. Malah dia rasa malu pun bila ada lintasan dalam hati atau dalam fikiran dia, macam manalah seorang hamba Allah yang berhajat kepada syurga Allah boleh merasa atau memikirkan perkara-perkara yang Allah tak suka. Yang ini perlu pada tarbiyah betul-betul. Tarbiyah yang bersungguh dengan murabbi dan dengan bi'ah persekitaran yang merangsang rasa kepekaan sensitiviti kita itu kepada pengawasan dan pemerhatian Allah ni. Tak ada benda yang dapat kita sorok. Dan banyak benda yang kita buat yang kita tahu dan kita yakin Allah tidak suka. Antara asma Allah adalah Ar-Raqib, yang maha mengawasi, Al-Hafiz, yang maha menjaga, Al-Alim, yang maha mengetahui, As-Sami', yang maha mendengar,
dan Al-Basir yang maha melihat. Sekiranya seorang mukmin memahami asma Allah ini dan menghayati makna-maknanya di dalam dirinya dan perasaannya, di setiap langkah yang dihayunnya, di setiap gerakan yang dilakukannya, di setiap saat, maka dia akan mencapai muraqabatullah. Dia ada cara untuk kita memperolehi muraqabatullah ni. Di antaranya adalah melalui penghayatan dan menanam keyakinan kita kepada asma-asma Allah. Di antaranya yang saya sebut ni. Sungguh, bila kita dapat tanam satu persatu asma Allah ini, maka semakin tertanamlah hakikat iman yang teguh, hakikat taqwa yang membawa kita semakin dekat, semakin hampir dengan hakikat hamba Allah yang Allah kasihi. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah menegaskan, yang Allah memberitahu kepada hamba-hambanya, yang Allah sentiasa mengawasi dan sentiasa mengetahui apa yang sedang berlaku dan apa yang telah berlaku kepada setiap hamba dia. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 235, saya bacakan terjemahan dia. Dan ketahuilah bahawasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ayat ini bila kita ulang-ulang, dia akan meninggalkan kesan kepada hati kita. Begitu juga dalam surah Al-Ahzab ayat 52. Maksudnya, dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Dalam surah Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan pula di langit. Dan surah Ali Imran ayat 29, katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menzahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mereka yang memiliki mata hati yang masih tidak rosak, yang masih berfungsi dengan baik, dengan berdalil kepada ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, bahawa Allah sentiasa mengawasi mereka, akan bertanya kepada mereka dan memperhitung semua yang mereka lakukan, maka mereka tidak ada pilihan melainkan meneruskan langkah seterusnya, iaitu melakukan muhasabah, menghisap dengan teliti, menyoal siasat diri kita, sehinggalah hati ini benar-benar rasa bersalah dan kita pun melakukan taubat yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.